Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani khusus untuk kita bincangkan tentang reformasi undang-undang dan juga reformasi institusi, dan tidak asing lagi pastinya orang yang paling penting untuk berbicara tentang ini yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said di sebelah kanan saya, Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak. Pastinya mereka yang ingin melihat kerajaan perpaduan ini menoktahkan isu-isu yang sudah pun backlog lama berkaitan dengan reformasi institusi dapat dijelmakan dalam penggal ini, Datuk Seri. Tetapi nampaknya hampir 100 hari ini kita lihat ada beberapa kenyataan-kenyataan yang amat positif dari pihak Datuk Seri Azalina sendiri berkaitan dengan beberapa undang-undang yang sudah pun dibincangkan lama dalam sesi parlimen yang sebelum ini, sepertinya isu undang-undang pendanaan politik, isu berkaitan dengan reformasi parlimen, isu berkaitan dengan kerakyatan, bagaimana wanita kita berkahwin dengan warga asing, adakah anak mereka itu automatiknya mendapat warga negara Malaysia dan sebagainya. Begitu juga beberapa perkara berkaitan dengan rang undang-undang berkaitan dengan kuasa-kuasa AG dan juga pendakwa raya. Adakah dalam sesi kali ini ada sesi libat urus di kalangan ahli-ahli parlimen ataupun select komiti khas untuk membincangkan berkaitan dengan pemisahan kuasa AG dan juga pendakwa raya. Jadi itu antara intipati perbincangan kita pada pagi ini, Datuk Seri. Datuk Seri, mungkin nak mulakan di mana tahapnya selepas 100 hari ini. Ramai beranggapan ini suatu kerja yang sukar, suatu kerja yang tough untuk portfolio undang-undang di bawah Datuk Seri. Tapi bagi Datuk Seri sudah masuki pejabat dan berjumpa pemegang taruh dan sebagainya, di mana tahapnya sekarang? Terima kasih Nazri pada Astro kerana menjemput saya. Itu sebabnya lah isu nak buatkan perubahan dalam 100 hari memang tak mampu. Kalau saya bagi analogi, kita orang berkahwin nak buat anak pun 9 bulan kan. 100 hari itu paling tepat lah. Jadi isu kita ialah bila kita nak buat pindaan ataupun kita nak buat apa-apa reformasi di segi institusi, isu yang paling besar ialah pindaan pada perlembagaan dan undang-undang. Dan di Malaysia kalau kita nak buat pindaan pada perlembagaan undang-undang kena melalui sidang parlimen. Pertama, keduanya perlembagaan kita perlu 2/3, 148 ke atas. Dan kemudian kalau di segi undang-undang, rang undang-undang biasa pindaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tapi kali ini saya dah sebut banyak kali persidangan kita ialah persidangan untuk belanjawan. Kali ini. Dan belanjawan ini memakan masa yang lama sebab ia adalah satu rang undang-undang yang begitu teknikal. Dan setiap kementerian di segi setiap perbelanjaan itu akan melalui perbahasan yang terperinci. Jadi kita hanya ada lebih kurang 4 hari ataupun lebih kurang 4 ke 6 hari untuk buat rang undang-undang. Jadi setakat yang kita boleh buat pada sesi ini ialah the low hanging fruit. Saya ucap terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis, dia buat penambahan 2 hari pada sidang parlimen. Kemudian kita nak terik kepada Dewan Negara pula. Dan Dewan Negara ini seperti kita tahu ialah badan yang juga satu institusi yang mengimbang undang-undang yang dipinda, dibuat, direka oleh eksekutif. Itu sebab ini memakan masa, tapi kita tengok pada low hanging fruit. Prioriti kita pada sesi ini, pada saya nombor 1 ialah berkenaan dengan 3 rang undang-undang yang utama, iaitu pertama ialah isu hukuman mandatory, kematian mandatory. Kemudian pindaan kepada jenayah seksual kanak-kanak. Kita panggil 2.0 lah sebab kita nak buat pindaan pada beberapa aspek. Dan akhir sekali ialah berkenaan dengan isu akta insolvensi, kebangkrapan disebabkan oleh cabaran ekonomi. Kita nakkan undang-undang tu seperti low hanging fruit dan di segi parallel. Untuk isu hukuman mandatory, hukum gantung, bukan saja isu mengubah hukum gantung mandatory kepada budi bicara hakim. Yang penting ialah kepada 1,000 lebih orang dalam monitorium dalam penjara kita yang menunggu hukuman mati mereka akan berlaku ataupun tidak. Jadi kita perlu berlaku adil pada mereka. Kalau kita buat pindaan pada undang-undang ini, maka di segi sentencing policy tersebut perlu kita kaji semula, dan juga bila kita melihat kepada Pardons Board. Jadi semua reformasi yang kita sebut dalam manifesto parti saya sebagai Barisan Nasional, parti ataupun manifesto PKR sebagai pada our partners today, memang memerlukan beberapa langkah-langkah yang memakan masa. Itu sebab orang kata 100 hari, saya rasa satu tuduhan yang agak tidak adil lah.
Ini bukan saja nak supaya macam Presiden United States tu, Amerika tu, dia kadang dia sign je boleh buat. Kita tak, kita kena buat melalui proses pindaan. Itu di segi kerajaan pusat. Kalau kerajaan negeri pula, lain pula pada pusat ke negeri itu, dalam segi perlembagaan pun prosesnya lain juga. Ya, berkaitan dengan untuk melaksanakan perkara-perkara yang segera, yang low hanging fruits tu, adakah seperti Akta Kebangkrapan dan dinyatakan dalam ucapan belanjawan Perdana Menteri baru-baru ini, setakat mana ia boleh dilaksanakan dalam masa yang terdekat? Kerana ia melibatkan jumlah tertentu 50,000 ke bawah, dan juga kita tahu juga ramai juga di kalangan rakyat kita yang terlibat dalam kategori ini yang tidak boleh berbuat apa-apa apabila mereka sudah pun dijatuhkan muflis oleh mahkamah. Saya rasa, Nazri, ada dua kategori muflis lah. Satunya yang membuat pinjaman yang berjuta ringgit lah. Mereka ni kadang kategori ni mungkin T20 lah katakan. Mungkin kemampuan nak buat pinjaman. Memang proses untuk pelepasan itu memang pelepasan mengikut cara undang-undang. Tapi arahan yang Muhammad Perdana Menteri ialah yang membuat pinjaman yang kecil. Ataupun mereka yang menjadi social bankrupt, maknanya dia menjadi penjamin dan sebagainya. Kredit dan sebagainya. Itu yang kita kena bantu. Tapi masalah sekarang ialah kerana nak menjadi seorang tu bankrupt ialah proses mahkamah. Nak melepaskan dia juga proses mahkamah. Jadi bila nak buat proses pelepasan itu, sistem kita yang ada dalam negara kita tu ialah pemiutang, creditors tu ada pendapat mereka. Setuju ke tidak ke, berapa banyak dia boleh terima. Sebab dia macam ni, dia bukannya orang bankrupt dalam Malaysia ni masuk penjara. Tapi orang bankrupt dalam Malaysia ni, dia mesti menyelesaikan sebahagian pada hutang dia. Itu sebabnya Jabatan Insolvensi itu terlibat dalam membantu penyelesaian. Strategi kerajaan daripada dulu mana-mana kerajaan dengan wujudnya Jabatan Insolvensi ni ialah kita nak membantu di segi counselling kredit. Kalau kita rasa kita tak ada kemampuan, kita perlu pergi pada counselling creditors untuk membantu kita macam mana nak buat adjustment di segi perbelanjaan. Tetapi yang menjadi situasi itu yang bila dijadikan bankrupt, dia sendiri nak menyelesaikan membuat permohonan untuk pelepasan tu memang dia tak mampu. Nak pergi pun susah, nak cari pejabat pun susah. Jadi cabaran besar Jabatan Insolvensi ialah pegawai-pegawai yang nak buat proses pelepasan. Itu satu. Keduanya cabaran kami ialah online communication tu tak ada dalam akta tu. Dulu akta tu kena pergi pejabat, ketuk pintu, buat appointment. Secara fizikal ya. Sekarang ni kita buat pindaan supaya lebih mudah mengikut zaman. 2023 tahun 2023 kita perlu memakai teknologi. Permohonan boleh online, kemudian datang kepada pejabat satu saja appointment. Jadi ini semua yang kita nak tengok. Sebab masalah kita, Nazri, macam-macam kerajaan boleh bincang, boleh cakap, boleh katakan ini dasar baru, tapi implementasi itu sangat penting. Kalau tak boleh implementasi itu tergugat disebabkan keadaan sekeliling, apa gunanya kerajaan wawarkan perubahan? Tidak adil pada rakyat. Betul. Adakah itu perlu juga dibentangkan di Parlimen? Memang kita melihat secara menyeluruh. Saya selalu mengingatkan pegawai di bahagian undang-undang bahawa it's not just the law, tapi the process of that law itself to be applied itu sangat penting. Ini banyak orang tak faham. Dia rasa undang-undang tu mencukupi. Tak. Kadang-kadang undang-undang macam mana pun orang kata bawa kereta, bawa motor kena ada lesen. Kadang ada juga yang tak renew lesen. Bawa juga motor, bawa juga kereta. Tapi bila kena tangkap semua marah. Kenapa nak tangkap dia? Tapi that is the law lah. Tentu Sri, berkaitan dengan yang paling mendesak apabila kita melihat perubahan politik dan juga menuju kepada kestabilan politik yang cuba diwujudkan oleh Kerajaan Perpaduan, iaitu berkaitan dengan rang undang-undang pendanaan politik. Ini menjadi satu perdebatan yang hangat, apatah lagi seminggu dua ini apabila pimpinan politik utama dibawa ke mahkamah atas isu-isu berkaitan dengan pendanaan politik. Di mana tahapnya? Kerana pada sesi yang lalu, pada menteri yang lalu, ini juga sudah menjadi perkara yang menjadi keutamaan Parlimen untuk dibawa ke sesi yang seterusnya jika dapat diluluskan segera dan sebagainya. Di mana tahapnya pendanaan politik? Saya boleh jawab dalam banyak aspek. Di segi aspek politik. Sebenarnya akta pendanaan politik itu dilihat sebagai satu akta yang boleh membagi justifikasi kepada pendermaan politik. Ini politik legalize lah. Legalize. Supaya dia tidak dalam kategori rasuah. Blind spot dan sebagainya. Terutama sekali kalau orang tu yang dia donate tu pada parti kerajaan berbeza dengan dia donate pada parti pembangkang. Tapi selalunya dulu-dulu dalam negara kita, bila orang tu diderma, dia tak nak orang tahu. Sebab kadang-kadang orang ni dua-dua pun dia sokong. Sebab dia nak selamat nyawa dia. Takut dia ni menang, takut dia tu menang. Ikut ratio lah. Ikut nisbah lah. Tapi pendanaan politik ni, saya pun banyak persoalan saya sejak kebelakangan ni saya tengok berita-berita
dia orang banyak bising dan sebagainya. Setakat hari ini, akta yang ada adalah akta SPRM dengan akta kanun persiksaan, penal code. Di segi akta yang ada pada hari ini, perbuatan tersebut tak dibenarkan. Kecuali kalau adanya exemption to the rule melalui akta tersebut. Kalau orang kata adanya justifikasi tu niat baik, justifikasinya untuk membantu, tetapi setakat hari ini tidak ada undang-undang yang boleh memberi legitimasi kepada tindakan tersebut. Undang-undang yang ada pada hari ini ialah apa yang disebut sebagai dalam akta SPRM, iaitu gratification. Beri dengan niat, sama ada niat untuk mendapat balasan pun tidak. Sebab di segi jenayah, Gan Nazri, dia bukan saja pelakuan tetapi juga actor serious mention niat dengan pelakuan. Dalam aspek ni, pada saya, soalan saya pada kerajaan terdahulu, sepatutnya mereka membuat persidangan khas. Buatlah pelepasan undang-undang akta pendanaan politik macam akta lompat parti. Diwujudkan jawatan kuasa pemilihan. Khas dan sebagainya. Saya pun tertunggu-tunggu tetapi masih tergantung. Jadi takkanlah kita nak salahkan kerajaan hari ini sebab as of right now kita tak ada undang-undang tersebut. There's no such law to allow or to legitimize or to give allowance for anyone to donate to political party. Yang ada hari ini ialah undang-undang yang ada hari ini. Jadi kalau orang nak marah, orang nak bising, selagi there's no such law, tak boleh. Itu sebabnya di Parlimen saya menjawab, saya kata bahawa kerajaan mengkaji dan saya rasa cara yang terbaik ialah membawa pada jawatan kuasa pemilihan. To get all wakil-wakil pada semua parti politik duduk dalam jawatan kuasa khas pemilih, select committee untuk bincang perdana politik. Sebab ada parti politik kerajaan dan atau parti politik bukan kerajaan may have different interpretation of pendanaan politik. Tapi saya tahu, pada saya kalau kita tengok dengan negara asing, bila pendanaan politik tu ialah kita buat full disclosure ataupun tidak. Kadang-kadang orang derma, dia tak nak orang tahu dia derma. Satu. Dua, do you get tax exemption or not? Ya, ini semua perlu menjadi ukuran dia. Dia bukan tricky. Ini bukan saja macam kita pun, kita nak donate pada, okeylah mungkin kita letak daripada kita tak bayar cukai, kita tak bayar zakat. Kita dapat tax deduction. Tapi itu satu undang-undang yang mengesahkan pemilihan kita, undang-undang tax, civil ataupun undang-undang syariah melalui zakat. Itu terpulang pada kita. Tapi dalam hal kita pada hari ini, pendermaan ini, sesiapa yang ada duit pun, daripada mana punca, tidak boleh ada justifikasi. Dia banyak cabaran undang-undang yang dia akan langgar. Satu, mungkin gratifikasi corruption. Kedua, mungkin undang-undang cukai. Ataupun AMLA. So you have to be very careful lah. Sebagai Menteri Undang-Undang, di mana tahap keutamaan dalam RUU dana politik bagi Datuk Seri sendiri? Itu ya sebab tadi Nazri tanya saya, low hanging fruit di segi 100 hari. Macam-macam undang-undang kita perlu buat pindaan, tapi bagi saya hari ini arahan daripada kabinet lah, di segi eksekutif, apa yang menjadi prioriti. Kalau saya melihat secara personal saya tengok banyak dalam elemen-elemen yang saya sebutlah. Kita tahu bahawa banyak lagi undang-undang yang perlu pindaan kepada kehendak rakyat. Dan hari ini bila kita tengok di segi zaman cabaran ekonomi yang begitu mendadak, saya tengok akta kebankruptan ni ialah satu akta undang-undang untuk membantu rakyat. Betul. Jadi pendanaan politik tu mungkin akta membantu parti politik. Ahli politik ataupun political party. Tetapi isu-isu di segi mandatory death sentence nak bantu rakyat. Isu di segi sentencing policy. Jadi banyak lagi yang menjadi prioriti pada kerajaan hari ini, mesti menjadi prioriti pada rakyat. Ya. Itu dari sudut persepsi rakyat, Datuk Seri, apabila ramai masih beranggapan ini sebuah kerajaan Pakatan Harapan. Mereka tidak melihat unity government ini sebagai satu realiti yang sudah pun dibentuk. Ada GPS di situ, ada Barisan Nasional di situ. Jadi gabungan dari sudut manifesto pelbagai parti ini perlu juga dilihat keutamaan 100 hari dan juga hari-hari mendatang. Jadi bagi reformasi institusi, Datuk Seri, antara yang menjadi perdebatan hangat ketika sesi kerajaan yang lepas, iaitu pemisahan kuasa antara pejabat pendakwa raya dan juga pejabat peguam negara. Jadi Datuk Seri pun antara orang yang menyokong hal ini dan membuat beberapa kenyataan. Adakah dalam sesi akan datang misalnya, mungkin tak sempat dalam pembentakan bajet ini kerana masa begitu banyak untuk pembentakan bajet, adakah dalam sesi akan datang pemisahan kuasa antara pejabat peguam negara dan juga pendakwa raya ini antara perkara yang penting bagi secara peribadi, Datuk Seri? Saya punya pandangan sebab saya seorang practicing lawyer dan kemudian saya masuk politik. Bagi saya ini sesuatu yang bagi saya perlu dilakukan. Sebab bila kita tengok negara seperti di Amerika dan juga di United Kingdom ataupun di Australia, dia punya menteri undang-undang yang duduk dalam kabinet, yang berdiri dalam Dewan Rakyat, dalam parlimen tu, ialah bertanggungjawab dalam elemen semua aspek undang-undang.
Jadi yang mendakwa prosecution power tu diberi kepada individu-individu yang bertahap profesional. Maknanya mereka dalam satu organisasi yang disebut sebagai Public Prosecutor's Office. Ini memang satu istilah yang mana pemisahan tu dilihat sebagai satu, pada saya sebagai seorang practicing lawyer, diperlukan sebab dalam aspek politik kita pergi pada peguam negara, dalam aspek prosecution kita pergi pada pendakwa negara. Kita panggil peguam negara, maksudnya kalau pendakwa boleh, negara. Ada dua separate. Menteri Undang-Undang pun boleh menjadi AG. AG Tak ada masalah. ataupun AG menjadi Menteri Undang-Undang. Tapi mungkin kuasa dia bukan kuasa pendakwaan. Betul. Kita keluarkan pendakwaan. Jadi maknanya kita macam renaming jawatan itu supaya macam kalau kita tengok di kerajaan negeri semua mesyuarat exco Nazri, wakil Jabatan Peguam Negara ada. Maksudnya State Legal Advisor duduk dalam mesyuarat exco dan dia dipanggil yang berhormat dalam mesyuarat exco. Kenapa? Sebab dia menasihati kerajaan negeri tentang isu-isu negeri tersebut. Jadi dia duduk dalam mesyuarat. Sekarang ni Peguam Negara tak duduk dalam mesyuarat. Yang duduk dalam mesyuarat kabinet saya. Menteri Undang-Undang. Tapi saya bila saya keluar mesyuarat, saya kena telefon Peguam Negara. Elok. Arahan kerajaan. Gini-gini, itu arahan. Tapi Peguam Negara, dia directly report kepada Perdana Menteri. Jadi maknanya berbeza personality. Tapi kalau kita tengok pada pemisahan, di segi logik dia ialah, dalam jabatan Peguam Negara tu, pendakwa negara tu, public prosecutor tu ialah yang 100% professional untuk mendakwa. Tak ada tekanan politik, tak ada orang nak tuduh. Dan pejabat Peguam Negara dan Attorney General duduk dalam mesyuarat kabinet. Jadi dia boleh bincang tentang isu-isu seperti yang berlaku di kerajaan negeri. Tapi lebih kepada perjalanan pejabat supaya sekarang ni dalam semua rang undang-undang kadang-kadang wakil daripada Jabatan Peguam Negara dipanggil. Sebab kami dalam mesyuarat kabinet are politicians. Jadi mungkin di segi teknikal tu ada limitation dia. Ini tertakluk pada kerajaan pada hari inilah, tapi manifesto parti saya Barisan Nasional kami konsisten. Tadi Nazri sebut tentang kerajaan perpaduan ini, kami ada sekretariat khas. Dan salah satu daripada tanggungjawab sekretariat saya duduk di jawatan kuasa tersebut ialah penilaian kepada peratusan pelaksanaan manifesto yang dijanjikan pada rakyat. Sebab kita tak nak nanti nak dekat 5 tahun pilihan raya yang ke-16 orang tuduh kerajaan perpaduan ni tak deliver pada rakyat. Jadi tapi saya tengok di segi kajian generally manifesto kami lebih kurang sama lah dalam isu berkenaan dengan pendakwa raya, dengan peguam negara, dengan apa yang disebut sebagai pendakwa negara dengan peguam negara. Itu memang konsisten dalam semua manifesto kami. Ya, adakah Datuk Seri melihat satu langkah yang lebih proaktif untuk mewujudkan satu select komiti khas dalam hal ini? Tak ada masalah sebab saya tengok kalau ada select komiti jawatan kuasa khas, kalau saya rasa insya-Allah pada sesi ini Datuk Speaker Dewan Rakyat ni dia akan buat announcement kepada berapa select komiti yang dipilih oleh kerajaan. Banyak isu yang boleh dibincangkan oleh select komiti. Tetapi kalau kita tengok kerajaan terdahulu pun pada 15 Jun 2022, kerajaan terdahulu pun ada bersetuju dengan syur jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah supaya kertas pertimbangan berkaitan hasil kajian pengasingan kuasa pendakwa rakyat dan peguam negara di segi untuk kajian tersebut. Maknanya memang it's an ongoing conversation lah. Banyak kerajaan. Mungkin ada orang beritahu saya sebenarnya Jabatan Peguam Negara mencukupi kepakaran, tapi sebenarnya Nazri, to be very honest, saya tengok Jabatan Peguam Negara dalam negara kita memang overloaded lah. Macam juga hospital-hospital lah. Yalah. Jadi mereka adalah peguam pada kerajaan di segi banyak kes kadang-kadang tertangguh sebab orang yang sama tu dia kena pergi banyak mahkamah. Jadi ini yang kena kita tengok di segi reformasi institusi. Kita kena tengok apa perubahan yang kita boleh buat supaya servis kepada negara tu lebih efektif dan jadi tidak overburdening ataupun overbearing pada pegawai-pegawai di Jabatan Peguam Negara. Antara juga yang berkaitan dengan reformasi institusi adalah apabila kita ingin melihat menghak upaya parlimen dalam sesi yang lalu dan juga bagi masyarakat madani melihat menghak upaya parlimen itu akan menjadi semak yang imbang yang lebih efektif kepada kerajaan yang sedia ada. Adakah Datuk Seri melihat peruntukan akan ditambah, hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan parlimen itu akan dibentangkan di parlimen dan sebagainya? Begitu juga kalau ada shadow cabinet di sebelah pihak pembangkang itu, mereka juga akan ada
hal-hal berkaitan dengan tenaga manusia untuk membantu membuat research dan sebagainya. Pandangan Datuk Seri. Saya dah sebut di segi parlimen. Pertama sekali, bila dia bercakap tentang pengasingan kuasa, judiciary, executive, legislatif, di segi makna dalam pandangan seseorang yang memahami sains politik, sebenarnya tiga-tiga institusi ini mempunyai staffing mereka sendiri. Tiga-tiga institusi ini adalah bebas di antara satu sama lain sebab dia nak semak dengan imbang. Tapi disebabkan oleh negara kita, manpower di Parlimen Malaysia tu dia sebahagian daripada kerajaan. Sepatutnya dia tak boleh sebahagian daripada kerajaan. Macam di negara-negara Commonwealth, banyak institusi parlimen tu dia independent on its own. Dia bayar gaji dia kenaikan pangkat dia. Sebab parlimen ni bukan saja di segi processing masa berlaku dalam Dewan Rakyat, tapi order paper, rang undang-undang, di segi drafting division. Sebab bila undang-undang datang daripada agensi kerajaan ke kementerian, dia masuk ke parlimen, kadang-kadang dia tak ditolak. Sebab semuanya satu geng, katakan contoh kan. Ya, begitu. Dan ahli parlimen yang bila dia baca undang-undang tu, dia nak minta, saya nak buat pinap. Kalau Nazri ingat masa saya jadi backbencher sesi yang lepas tu, saya banyak kali tegur pada undang-undang kerajaan. Saya buat private members bill di segi akta lompat parti. Saya sendiri usaha. Sebab kalau nak tunggu kerajaan ni macam tadilah yang Nazri tanya, priority dia, listing dia panjang. Jadi MP, ahli-ahli parlimen tu dia kena main peranan. Apa yang dia rasa undang-undang yang perlu dipinda, private members bill, dia nak buat undang-undang dia sendiri, macam-macam dia boleh buat. Jadi dalam aspek ni, parlimen itu mesti berplatformkan kepada pendekatan yang lebih bebas. Maknanya siapa ahli parlimen kerajaan ke, bukan kerajaan ke, bila dia nak berbicara, parlimen akan menerima pandangan, kertas tu diterima, tak ditolak. Kalau tak ada full stop ke koma, tak adalah dibuang. Dulu sesi lepas tu, semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Begitu teknikal. Begitu teknikal. Semua, ini bukan nak pergi main untuk medal Olimpik ke, main sukan bola sepak ke sampai apa. Dulu, Sampai dulu. Jadi ini sebenarnya yang mana saya berterima kasih lah pada hari ini, di mana speaker pada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara continuously berbicara dan berdialog tentang kebebasan parlimen. Bermula dengan staff mereka, Parliament Services Act. InsyaAllah pada hari Khamis ni saya akan bagi briefing kepada speaker Dewan Rakyat tentang status yang berlaku. Tapi pada saya, mungkin sebab saya lebih demokratik lah, saya mahukan parlimen lebih bebas. Itu pandangan saya sebab saya melihatkan parlimen perlu menjadi oversight body pada kerajaan. Tak payah nak cakap saya shadow cabinet lah. Ada pun ada. Tapi kalau ahli-ahli parlimen boleh main peranan, select committee main peranan, lebih cukup. Sebab hari ini yang banyak menjadi taring kepada parlimen ialah PAC. Sebab dia lihat, tapi PAC dia melihat pada laporan audit. Benda-benda yang lepas. Select committee melihat benda-benda yang sekarang, yang present. Terus, macam for example, macam sesi lepas juga GEG, Generation Endgame tu kan. Kita tengok bawa kepada select committee. Jadi ahli-ahli parlimen mempunyai pendapat mereka, setuju ke tidak, dan menteri berkompromi dengan ahli parlimen untuk ditangguh contohnya. Jadi ini sebabnya bagi saya kadang-kadang kerajaan memikirkan mereka mempunyai niat yang baik untuk rakyat. Tetapi ahli parlimen juga bertanggungjawab untuk rakyat. Betul juga. Jadi dia kena ada pandangan. Sebab ahli parlimen dia tak boleh sokong membuta tuli. Dia kena tegur, dia kena komen, dia kena pantau. Tapi itu pandangan saya. Tapi mungkin kerajaan hari ini kena mempunyai istilah mereka sendiri. Tapi saya konsisten kepada peranan. Macam saya jadi timbalan speaker dulu tu, saya melihat bahawa kadang-kadang ahli-ahli parlimen ni, saya pun beritahu speaker sekarang ni, speaker pun setuju. Saya kata nak bagi 5 minit, 3 minit, nak bahas macam mana. Itu sebab sekarang ni persidangan agak lebih malam, kemudian dia nak bagi lebih masa. Panjang sikit. Bagi saya, kita kena bagi platform untuk ahli parlimen berbahas. Antara isu kontroversi berkaitan dengan portfolio Datuk Seri itu berkaitan dengan isu Hakim Nazlan. Ini dibicarakan dan Datuk Seri juga ada respon. Datuk Seri nak bagi reaksi sikit tentang itu. Sebenarnya saya bukannya apa, pada saya apa yang ada pada negara kita hari ini ialah agensi siasatan SPRM, ialah satu badan yang betul-betul bebas. Sebenarnya dia boleh siasat sesiapa pun. Itu hak dia. Sama dengan peguam negara. Peguam negara ni dia boleh dakwa siapa pun. Sebab dia mempunyai kuasa di bawah Fasa 3 Perkara 145 Perlembagaan. Jadi pendakwa raya, Attorney General dengan SPRM, dua-dua memang badannya bebas. Dia ada hak.
Dia nak siasat boleh, dia nak dakwa boleh, semua dia boleh buat. Kita tak boleh persoal. Tapi baru-baru ni bila Ketua Hakim Negara yang Ahmad Arif Tun membuat keputusan dalam pada 24 Februari 2023 bahawa dia kata kalau hakim-hakim ni kena ada protokol. Pada saya ini satu yang barulah. Ya. Tapi kemungkinan pada tahap daripada tarikh dia menyebut perkara ni, mungkin protokol tu menjadi pengikatan sebab kadang-kadang kita tahu dalam negara kita selain pada undang-undang bertulis, undang-undang yang diturunkan oleh mahkamah pun boleh dilihat sebagai undang-undang yang relevan. Itu sebabnya pada saya, mungkin cadangan saya kepada judiciary ialah buat cadangan pada kerajaan sama ada elemen itu dimasukkan pindaan kepada Akta SPRM. Sebab kalau tidak banyak orang confuse. Sebab bukan saja hakim Mahkamah Persekutuan ke, hakim Mahkamah Tinggi ke, hakim Magistrate ke, hakim Sessions Court ke, rakyat pun macam-macam keputusan pun banyak yang tak puas hati. Bila tak puas hati, banyak tuduh-menuduh. Itu saya faham. Tapi sistem, dia nak report pada siapa? Okey, dia report pada SPRM untuk rasuah. Tapi juga kita ada juga apa yang kita sekarang ni nak tengok tu ialah apa yang disebut sebagai ombudsman. Ya, ombudsman. Ombudsman ni sesuatu yang saya bagi pihak bahagian undang-undang pun kita nak mengkaji. Tapi selain daripada aspek tersebut, bagi saya setakat ini, apa pun siasatan yang dibuat oleh SPRM dan pendakwaan tu ialah hak mereka. Setakat ini. Dan kalau ada keputusan Mahkamah Persekutuan mengatakan selain, nak dapat kepastian tu, kenalah buat pindaan pada undang-undang. Kalau tidak, pada tarikh disebut tu je lah boleh disebut bahawa protokol ini diperlukan. Sebelum itu siasatan tu dilihat sebagai satu yang sah. Okey sekali Dato' Sri. Kalau kita lihat beberapa perkara berkaitan reformasi institusi ini, ia memerlukan satu komitmen ataupun political will. Bagi Dato' Sri secara peribadi, adakah kerajaan ini di bawah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ada political will untuk membawa apa yang kita bincangkan ini? Saya melihat di segi keyakinan tu saya ada. Mungkin isunya di segi masa saja. Kita bersidang taklah macam 300 hari ke 150 hari. Kita ni macam kurang pada 100 hari. Dan tak mencukupi. Itu sebabnya bagi saya yang penting ialah komitmen tu, dan saya harap dalam masa 5 tahun ni, dalam masa penggal ni, dalam kepimpinan Yang Maklumat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, semua yang dijanjikan dapat ditunaikan. Itu harapan saya. Kalau tidak sebagai kerajaan, sebahagian pada kerajaan perpaduan, parti saya Barisan Nasional pun tersepit juga kalau tak dilaksanakan. Terutama sekali ukuran saya dalam kerajaan perpaduan ni ialah manifesto kami bersama. Ini menjadi ukurannya. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kaha pada malam ini. Terima kasih Dato' Sri sekali lagi eksklusif bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.